Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Aisyah. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 iaitu pengurusan projek. Dalam bab 2, awak akan mempelajari 7 subtopik ataupun standard pembelajarannya iaitu mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk, menjana idea reka bentuk, mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek, merangka perancangan projek, menganalisis perancangan projek dan jadual kerja, menyediakan anggaran kos, merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Baiklah, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan atau definisi pengurusan projek. Definisi pengurusan projek ialah aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja seperti skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Okey, skop kerja ia terbahagi kepada dua iaitu skop produk dan skop projek. Skop produk ialah melibatkan aktiviti merancang kuantiti, ciri-ciri dan fungsi reka bentuk, manakala skop projek melibatkan kerja-kerja yang perlu dilaksanakan. Tempoh masa ialah tempoh kerja yang ditetapkan untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Tempoh masa boleh kita rancang menggunakan jadual tugasan atau carta grant. Manakala kos projek ialah peruntukan kewangan yang diuruskan dengan baik agar dapat meminimalkan kerugian dan dapat digunakan sebaiknya. Okey, pengurusan projek reka bentuk terbahagi kepada 5 langkah. Yang pertama, kita rancang aktiviti projek. Yang kedua, menyediakan plan atau lukisan reka bentuk produk. Yang ketiga, menentukan bilangan produk. Yang keempat, mengawal selia sumber yang terhad. Dan yang kelima, mengawal pelaksanaannya. Penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah ada 4 cara. Iaitu yang pertama, meniru apa yang dilihat di sekeliling dan menukarkannya kepada bentuk produk. Contoh, kapal terbang dihasilkan dengan melihat kepada burung, burung terbang, inspirasi dia. Okey, helikopter daripada patung. Telefon bimbit yang compact tu daripada compact powder. Okey, menterbalikkan fungsi suatu alat atau bahan. Menterbalikkan maksudnya daripada fungsi yang asal kita ubah. Okey, contoh botol. Botol fungsi asalnya adalah untuk menyimpan air atau minuman. Kita ubah fungsinya selepas digunakan. Boleh dijadikan sebagai hiasan. Yang ni boleh dijadikan sebagai sampan ataupun pasu. Dan ini sudu. Boleh dijadikan sebagai bekas lampu. Kemudian menukar saiz projek sedia ada atau saiz produk sedia ada. Contoh daripada komputer kepada tablet. Daripada besar kepada kecil. Ada juga yang kita tukar daripada kecil kepada besar. Okey, menterbalikkan kedudukan. Contohnya macam meja ni, okey, asalnya boleh dijadikan meja dan kerusi. Kemudian boleh juga kita tukar kepada kerusi sahaja. Dan boleh juga kita tukar macam ni, boleh dijadikan sebagai macam whiteboard lah, tempat untuk menulis. Ni kerusi serbaguna, boleh dijadikan sebagai tempat duduk biasa ataupun tangga. Langkah pengurusan pelaksanaan projek terbahagi kepada 3 iaitu perancangan projek, penjadualan dan pengawalan. Perancangan projek ialah peringkat utama pengurusan projek dan penentu kepada objektif projek. Perancangan yang baik dapat memastikan objektif tercapai, mengelakkan pembaziran sumber dan mencegah gangguan. Penjadualan pula adalah anggaran jangka masa bila projek akan disiapkan bagi mengelakkan pembaziran, kerugian masa dan kos, mengawal sumber tenaga kerja dan mengurus bahan secara sistematik. Okey, manakala pengawalan ialah kita mengawal sumber, kos, kuantiti belanjawan dan penjadualan. Okey, ini adalah langkah yang satu-satulah. Yang pertama, buat perancangan projek dari segi reka bentuk, kaedah pembinaan, kos, masa kerja dan bilangan pekerja. Okey, tujuan dia supaya objektif dapat tercapai, elak pembaziran dan mencegah gangguan.
Okey, penjadualan. Ini contoh carta geran atau jadual kerja. Kita nyatakan apa aktiviti yang akan dilakukan dan juga bila tarikh aktiviti tersebut akan dilakukan. Yang biru ni bila dia akan dilaksanakan. Okay, yang ketiga, pengawalan. Pengawalan ni sangat penting supaya kita dapat pastikan apa yang kita rancang tadi dapat berjalan dengan lancar. Semua aktiviti dikenal pasti dan dilakukan secara optimum. Dapat berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. Okey, analisis perancangan projek dan jadual kerja. Ada 5. Yang pertama, tentukan aktiviti jadual. Yang kedua, susun aktiviti. Yang ketiga, anggarkan sumber yang diperlukan. Okey, kemudian anggaran tempoh masa. Kemudian bangunkan jadual dan last sekali penyediaan kos, anggaran kos dan penyediaan bajet. Okey, penyediaan anggaran kos kita boleh menggunakan dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah unit atau kuantiti. Kaedah unit atau kuantiti ni senang, tapi kaedah ni kurang tepat sebenarnya. Sebab kita hanya menganggarkan sahaja. Kita anggarkan sahaja. Maksudnya kita agak-agak je. Okey, anggaran mengikut kuantiti atau perkhidmatan. Contoh, kita anggarkan kos sebuah kerusi adalah RM15. Jika kita nak menghasilkan 12 buah kerusi, jadi kita darab je lah 20 darab 15. Jadi jumlah anggaran kos adalah 300. Tapi ini sebenarnya kita tak kira lagi kos-kos sampingan, kos upah apa semua tu. Kita tak kira secara spesifik. Sebab tu kaedah ini kurang berkesan tetapi boleh digunakan. Kaedah yang kedua adalah konsep SMART. SMART ni kaedah dia lebih baik sikit lah. Apa itu SMART? S merujuk kepada spesifik, iaitu apa tujuan projek dihasilkan. M, measurable. Kita ukur kos-kos yang terlibat. A, attainable, mampu dilaksanakan. Kita kena tahu kemampuan kita. R, realistic, sesuai atau tidak kita menjalankan projek ni. Adakah projek yang kita rancang ni akan mencapai tujuan utama kita. Kemudian T adalah time bound atau tempoh masa projek untuk disiapkan. S, spesifik, tujuan projek. Kita kena nyatakanlah apa nama projek, tujuan dia, berapa kita nak hasilkan dan kepada siapa projek ini dihasilkan. Kita nak bagi kat siapa. M, measurable, pengukuran pengagihan kewangan, kos pengeluaran. Kita kena kira dari segi kos bahan mentah, kos upah dan kos overhead yang terlibat. Kos overhead ni kos lain-lain lah macam bil elektrik, bil api, bil air apa semua tu. Itu adalah kos overhead. Kos bahan mentah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Kos upah ni, berapa upah yang perlu kita bayar. Okey, kos bahan mentah. Ini contoh bahan mentah yang kita gunakan bergantung kepada produk yang akan dihasilkan. Okey, contoh cara nak mengira jumlah kos bahan. Okey, kita nyatakan bahan-bahan yang akan digunakan, berapa kuantiti bahan yang akan digunakan dan berapa kos seunit bahan ini. Contoh, katakan kayu berlurah yang kita nak gunakan 100. Kos seunit adalah RM3. Jadi, macam mana kita nak tahu kos sebenarnya? Kita darab saja RM3 darab 100. Okey, RM3 darab 100 sama dengan 300. Ini pun sama juga cara pengiraannya. Bila kita nak tahu kos sebenar, kos seunit darab dengan kuantiti. Dan kita akan dapat jumlah kos bahan dengan mencampurkan atau menambahkan semua kos sebenar ini. Senang je kan? Okey, cara untuk mengira kos upah. Formula untuk mengira kos upah ialah bilangan pekerja darab dengan masa bekerja darab dengan kadar upah. Okey, contohnya satu orang digunakan untuk menyiapkan projek dalam masa 2 jam dan kadar upah sejam adalah RM2.50. Jadi cara pengiraannya ialah 1 darab 2 darab 2.5
bersamaan dengan RM5. RM5 adalah kos upah yang dikenakan. Okey, cost overhead. Cost overhead ni maksudnya adalah kos lain ataupun kos sampingan. Contohnya seperti bil elektrik, bil air, bil telefon, kos pengangkutan dan sewa tapak yang kita gunakan semasa menyiapkan projek ini. Baiklah, seperti yang cikgu terangkan tadi, cara untuk mengira kos upah ialah kita perlu darab sahaja ya. Bilangan pekerja, darab masa, darab kadar upah sejam, darab bilangan produk. Okey, dan kita akan dapat harga kos upah. Untuk kos overhead lagi mudah. Anda hanya perlu menambahkan sahaja, campur saja segala kos overhead yang terlibat. Okey, jadi jumlah kos modal atau kos pengeluaran sama dengan kos bahan, campur kos upah, campur kos overhead. Okey, campur ketiga-tiga kos tadi kita akan dapat jumlah kos modal. Okey, kemudian untuk kita kira pula berapa harga jualan, kita kena cara kiranya adalah kos modal tadi yang kita dapat tadi ditambah dengan peratus keuntungan. Kita kena tentukan sendirilah berapa peratus keuntungan yang kita nak daripada harga kos modal. Dan mengikut Islam, jangan lebih 100%. Lebih 100% itu dikira riba. Okey, boleh dilaksanakan dan dicapai. Kita tengok jumlah kos jualan tolak dengan kos modal dapat dengan keuntungan. Adakah kita untung? Kalau kita untung, maksudnya apa yang kita rancang tadi boleh dilaksanakan. Tapi kalau rugi, tak payahlah. Buatlah projek lain pula. Tak ada orang nak berniaga untuk rugi kan? Semua orang nak untung. Itu pentingnya kita buat pengiraan ya. Realistik. Tengok kesesuaian dengan kehendak pengguna, memenuhi tujuan dan keperluan pelanggan dan analisis harga yang berpatutan. Kita nak berniaga ni tak boleh syok sendiri. Kita kena tengok juga apa yang pelanggan kita perlukan dan kemampuan mereka. Ini letak harga suka hati. Ada yang tak mampu nak beli apa semua. Kena fikir tu lah. Kalau tak, rugilah. Berniaga dah buat cantik-cantik apa semua. Dah pamerkan tapi orang tak mampu nak beli. Orang berminat tapi tak mampu nak beli. Tak sesuai juga. Jadi rancanglah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan orang berminat. Okay, seterusnya tempoh masa. Tempoh masa dari tarikh mula hingga akhir projek dan sumber kewangan yang kita ada. Sumber kewangan. Okay. Kena fikir sendirilah. Okay, contoh macam nak buat rumah kayu. Tempoh masa siap terancang 3 bulan. Sumber kewangan kita dapatkan dari simpanan sendiri atau pinjam dari keluarga. Kalau rumah yang besar sikit, 6 bulan tempoh masa siap. Sumber kewangan sama ada simpanan sendiri atau pinjam dari keluarga atau pinjam dari bank. Kena analisis tu semua tu kena tahu. Seterusnya, untuk membuat suatu projek, kita perlulah membentuk kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okay, kelebihan kumpulan kerja. Okay, dari segi individu, kita akan kurang tekanan bila kita kerja secara berkumpulan. Tanggungjawab kerja dikongsi bersama, boleh menggunakan kepakaran dan kemahiran dan pengetahuan masing-masing, boleh berkongsi pendapat. Dari segi pemasukan pula, hasil kerja yang optimal, menjalinkan hubungan yang baik, penglibatan yang menyeluruh, dapat memaksimalkan sumber yang ada dan motivasi kita akan meningkat. Baiklah, untuk yang ini cikgu akan terangkan bila kita bersemuka nanti. Ini pun sama. Itu saja dari cikgu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.